abstract algebra, modern algebra, algebraic structures. So basically itulah kursus yang akan kita lihat pada semester ini, kursus struktur aljabar. Kita mulakan dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas salihin. Okey, so kita akan mulakan tajuk kita pada hari ini adalah negatif 1. So ni negatif dulu. Negatif ni bermaksud sebelum kursus yang sebenar dia lah. So negatif maksudnya sebelum. Ini tajuk dia pengenalan dan persediaan. Persediaan apa yang kita nak sediakan lah untuk menghadapi kursus struktur aljabar ini. So that's why kita namakan sebagai kursus kuliah negatif 1 sebelum kita bermula dengan kursus yang sebenarnya. Okay, so kita lihat dahulu sinopsis kursus struktur aljabar ini adalah untuk memperkenalkan konsep dan tata kaedah dalam struktur aljabar. Slide dia nanti di video ni akan diposting dan juga PowerPoint dia, PDF saya akan posting dalam UKM Folio. Jadi kita tak perlu ni sangatlah. Kita tengok poin-poin dia je. Jadi kursus ni adalah untuk memperkenalkan konsep, ini yang pertama adalah konsep dan tata kaedah. Ini yang pentinglah, konsep dan tata kaedah, dan kita akan tumpukan kepada pembuktian. Jadi kursus struktur aljabar ni dia bersifat banyak pembuktian. Kita akan buktikan kepelbagaian sifat-sifat struktur aljabar bagi mempertingkatkan kemahiran analisis matematik secara umumnya. Jadi objektif kursus kita ini adalah ada 5. Yang pertama kita akan kenali sejarah dan perkembangan struktur aljabar ini. Kemudian kita tak nampak sampai bawah kejap saya ulang lagi sekejap. Saya masih share slide kan? Tak ada pun. Tak ada kejap. Walau mungkin. Tadi kecil saya nak besar. Sekejap saya share sekali lagi. Baik. Sorry, saya tak apa familiar sangat. So saya tunggu sekejap. Boleh tak ini? Sekejap. Kejap. Salah kejap ya. Sorry. Saya share. Saya dah akan mulakan dengan ni. Nampak tak? Tak ada Tak ada. Tak ada sekejap. Sekejap. Saya tak share kot ni. Open share tray. Stop. Ini share. Okey, nampak dah? From current slide. Nampak tak? Nampak Nampak. Dah nampak Okey Okey, so kita ada kenapa saya punya tak nampak yang tajuk bawah sekali. Okey.
Okey, so ini objektif kursus kita. Yang pertama adalah mengenali sejarah dan perkembangan struktur aljabar. Ya. So kita akan lihat bagaimanakah sejarah dan bagaimanakah struktur aljabar ini dibentuk, dibina dalam matematik ini. Dan yang kedua, kita nak mengenali kepelbagaian komponen struktur aljabar. Ya. Dan struktur aljabar ni dia ada banyak struktur. Jadi kita akan lihatlah ada beberapa struktur-struktur yang penting lah dalam struktur aljabar ni. Kemudian kita akan nak kenali dan menganalisis kepelbagaian. So mengenali, kita lihat apa dia sifat-sifat yang ada. Dua struktur utama dalam struktur aljabar ini adalah kumpulan dan juga gelanggang, group teori dengan ring teori. So dalam dua struktur inilah akan kita lihat dan kita akan kenal dan kita akan analisis. Analisis ni maksudnya kita akan kaji dan kita akan buktikanlah sifat-sifat tu, ya. So sifat-sifat kumpulan dan sifat-sifat gelanggang ini, ya. Itu yang kita nak katakan, kita tumpukan kepada pembuktian sifat-sifat struktur, ya. Struktur dia adalah struktur kumpulan dan struktur gelanggang. Okey, kandungan kursus bagi struktur aljabar ini. So hari ini adalah kursus yang negatif 1 iaitu pengenalan. Kemudian besok kita akan lihat tajuk kosong iaitu sejarah perkembangan struktur aljabar, ya. Besok untuk tajuk yang pertama lah kita akan lihat bagaimanakah struktur aljabar itu berkembang, ya. Dan kemudian kita ada dua struktur utama yang saya maklumkan tadi, iaitu kumpulan dan juga gelanggang. So ini adalah secara umumnya tajuk-tajuk yang akan kita lihat, ya. Okey, so basically pengenalan ni 1 dan 2 ni juga berkaitan dengan pengenalan lah bagaimana kita nak membentuk struktur aljabar ini, ya. So itu pengenalan. Kemudian struktur yang pertama, struktur kumpulan. So ini adalah tajuk-tajuk yang akan kita lihatlah secara umumnya. Kita akan kaji apa itu kumpulan. Kumpulan ni dia sebenarnya adalah set, ya. Jadi kumpulan, set kita ada subset. Jadi kumpulan kita ada subkumpulan, ya, subkumpulan. So kita akan kajilah struktur-struktur dia. Kita akan lihat kumpulan koset, kumpulan normal, kita akan lihat pemetaan, ya. Dalam set kita ada pemetaan, jadi kita akan lihat pemetaan kumpulan, ya. Dan kita akan lihat contoh-contoh kumpulan yang penting adalah kumpulan pilih atur dan kumpulan simetrik, ya. So ini semua ni adalah berkaitan dengan struktur kumpulan. Manakala struktur gelanggang pun sama juga, kita akan kaji apa dia gelanggang dan subgelanggang dia dan kita akan lihat pemetaan dia, ya. So ini secara umum je lah tajuk-tajuk yang akan kita lihat, ya. Bukan maksud kita ada 8 kuliah saja, ya. Adalah tajuk utama dia, ya. Kita akan lihat nanti. Rujukan dia kita boleh gunakan buku Frawley, kursus aljabar Niskala, ataupun buku asal dia adalah buku Abstract Algebra. So sekarang kita ada edisi yang ke-8 dah sekarang ni. Ini edisi yang ke-7. Jadi ada edisi yang ke-8. Kemudian buku kursus aljabar Niskala terjemahan ni ada banyak dekat perpustakaan. So kalau anda datang PTSL nanti bolehlah tengok. Buku Frawley ni dah sampai edisi ke-8. Tapi saya ada edisi yang ke-7 PDF dia, saya dah muat naikkan dalam UKM Folio, jadi anda boleh muat turunkanlah file PDF ni, ya. Dan juga kalau anda pandai, anda juga boleh cari Google, anda akan dapat solution dia itulah, solution manual dia, anda boleh Google dalam so boleh dapat solution manual untuk buku edisi yang ketiga, edisi yang ke-7 ni juga, ya. So pandai-pandai carilah solution manual, ya, dalam online, ya, untuk buku Frawley ni. Jadi at least you buat latihan apa-apa, you boleh tengok dalam solution dia lah, at least, ya, untuk membantu anda. Kemudian yang penting sekali anda perlu muat turunkan buku ni. Saya dah muat naikkan dalam UKM Folio juga buku Gregory Lee ni, ya. Okey, so untuk kali ni saya akan gunakan buku Gregory Lee ni, ya. Jadi pastikan anda muat turunkan buku Lee, ya, dalam UKM Folio.
Sebab semua soalan tugasan dan sebagainya saya akan ambil daripada buku ni, ya. Jadi sila muat turunkan nanti. Dan basically kita akan mulakan dengan bab 1 dia sampai bab ke-9 ataupun 10, ya. Jadi pastikanlah anda ada buku ni selalu dekat anda. Penilaian khusus dia secara umumnya kita ada 3 komponen, penilaian berterusan, peperiksaan pertengahan semester dan peperiksaan akhir semester. So julat dia tu saya letaklah satu dalam bentuk julat dahulu. So kita akan lihat nantilah macam mana nak kenal pasti. Inilah saya akan fikirkan kemudian lah peratusan dia. Dia bergantung kepada keadaan sekarang ni. So saya tak tahu lagi lah yang mana saya akan tekankan komponen yang lebih. Tapi secara umumnya inilah penilaian berterusan up to 30%, mid up to 40 dan final 60. Mungkin kurang lah untuk kalau keadaan COVID ni, kalau tak boleh hadir semua, mungkin kita kurangkan peperiksaan akhir. So bergantunglah pada semester ni nanti. Okey, dalam kalau terlihat objektif khusus kita ni lah, dia ada 3 kamera lah yang akan diuji nanti, kognitif, psikomotor dengan kalau objektif khusus kita lah, kita ada efektif sikit, tapi kita akan uji kebanyakannya adalah domain kognitif lah, domain pemikiran anda lah, untuk khusus struktur aljabar ni. Inilah kamera utama yang akan diuji. Dan yang ini kamera ni lah yang penting sekali adalah bagaimana kita nak mempertingkatkan kemahiran analisis anda, iaitu dalam pembuktian sifat-sifat struktur kumpulan. Yang psikomotor semua ni tak adalah yang akan kita uji dalam peperiksaan ni. Tapi sebaik-baiknya psikomotor tu anda menulis dengan baiklah, dengan mudah dibaca nanti, bila hantarkan tugasan, hantarkan anda menjawab soalan final dan mid tu, pastikan anda tulis sebaik-baiknya lah, jangan tulis terlalu kabur dan sebagainya, susah saya nak baca. Emosi ni juga perlulah untuk anda perlu hadir dalam setiap sesi kita, perlu jujur untuk anda menjawab sendiri, perlu kesabaran, kerana dalam kursus ni banyak perlukan anda berfikir, untuk menyelesaikan suatu masalah tu, jadi perlu banyak kesabaran lah. Tapi yang penting untuk ni adalah kemahiran utama anda. Jadi kalau kita lihat balik objektif kursus kita tadi adalah untuk mengenali dan menganalisis struktur, So itu penting tu. Jadi dalam domain kognitif akan kita uji nanti, Jadi saya record sikit apa dia domain kognitif ni. Domain kognitif ni kita ada 6 level pengetahuan, kefahaman, kemudian kita ada aplikasi, kita ada analisis, kita ada penilaian dan kita ada penciptaan. Jadi kemahiran yang saya perlukan untuk anda itu adalah kemahiran sampai ke analisis ni, untuk anda menganalisis struktur-struktur aljabar kita nanti, So saya akan berikan sedikit guideline dia, apa dia, macam mana bentuk yang akan kita uji nanti. Pengetahuan tu kebolehan minda untuk mengenal, mengetahui, mengingat suatu takrif, mengenal rumus ataupun fakta. Jadi saya bagi contoh aljabar linear lah, sebab kita tak ada lagi khusus struktur aljabar ni. Jadi misalnya anda mengetahui ni, pengetahuan ni anda boleh berikan apa maksud metrik boleh songsang. Jadi maksud dia dalam peperiksaan, dalam ujian nanti ada domain pengetahuan, domain mengenal. Jadi saya akan tanyakan anda apa maksud sesuatu konsep, Jadi contohnya apa maksud metrik boleh songsang. Jadi maksud dia anda perlu tahulah pengetahuan-pengetahuan asas, Kemudian domain kefahaman pula yang akan diuji, anda boleh memahami apa maksud takrif tersebut, apa maksud contoh tersebut. Jadi anda boleh beri contoh. Jadi kalau soalan yang akan ditanya nanti, berikan satu contoh, Misalnya nanti kita beri suatu sifat struktur apa dia, dan anda boleh memberi contoh yang sesuai. So itu yang akan diadakanlah, akan diuji nanti untuk peperiksaan. Kita akan sampai kepada tahap analisis. Kemudian aplikasi pula anda boleh apply
konsep-konsep yang anda telah ketahui tersebut, yang telah anda faham, ya. Anda boleh gunakan maklumat tersebut untuk menghitung, untuk menggunakannya lah dalam suatu konsep. Jadi misalnya kalau anda dah tahu apa itu metrik boleh songsang, anda boleh beri contoh, anda boleh menentukan songsangan dia. Itu step by step lah yang akan kita uji nanti, ya. Okey, jadi itu maksud dia aras aplikasi, ya. Dan yang penting sekali dalam kursus struktur ajaran ni banyak yang bersifat analisis, ya. Sebab tadi kita letakkan objektif kursus kita adalah untuk mengenali dan menganalisis, ya. Jadi yang penting tu sampai ke tahap analisis ni lah. So apa di tahap analisis yang akan kita uji nanti. Ya, tahap analisis ini adalah kebolehan minda untuk menganalisis, menyelesaikan masalah matematik ini dan membuktikan semula suatu teorem. Ya, contoh dia, tadi kalau kita dah ada metrik boleh songsang, kita boleh beri contoh, kita boleh menghitung dan kita boleh menyelesaikan kaedah metrik boleh songsang misalnya. Itu contoh dia lah. Kemudian ataupun kita boleh buktikan suatu teorem yang melibatkan metrik boleh songsang. Jadi itulah secara umumnya bentuk-bentuk yang akan diuji nanti, ya, sampai ke tahap analisis, ya. Jadi maksud dia dalam kursus struktur ajaran ini anda boleh mengetahui beberapa struktur, anda boleh faham dengan struktur tersebut, anda boleh apply struktur tersebut dan anda boleh menganalisis, anda boleh membuktikan sifat-sifat struktur tersebut, ya. So itu dia objektif kursus kita ini, ya. Okey, dan ini kebolehan yang lebih tinggi tu kita tak akan uji kat sinilah. Kebolehan menilai, menggabung jalin, kepelbagaian, kebolehan menjana suatu idea tu tak ada. So yang penting sekali adalah anda berupaya untuk membuktikan semula suatu teorem, ya. Yang ini akan kita akan gunakan nantilah. Ya. Jadi objektif kursus kita ni sampai ke tahap analisis, ya. Jadi itu anda boleh expect lah apa yang akan kita uji dalam tugasan, dalam peperiksaan pertengahan dan juga dalam soalan final exam nanti, ya. Anda boleh tahu, anda boleh faham konsep tersebut, boleh apply konsep tersebut dan anda boleh buktikan semula konsep tersebut, ya. So itu secara umumnya. Ini persediaan, ya, tajuk persediaan. Jadi pastikan anda tidur cukup, ya, rehat cukup, ya, supaya minda anda tak kosong. Makan, ya, pagi-pagi ni tapi jangan kalau kenyang. Pastikan anda kosong dan bawa alat lah. So kan anda kat online tu pastikan ada alat tulis bersama anda lah, sebab anda nak catatkan. So yang pentingnya semua ni tak boleh kosong, ya. Mesti ada minda kosong, ya. Pastikan anda tidur rehat cukupnya lah hari Selasa dengan hari Rabu, ya, sebab kita pagi, ya. Makan sedikit, ya. So tapi sekarang juga ada online ni, you boleh makan sambil makan lah, ya. Okey, so semasa kuliah pula anda perlu catatkan yang tak ada dalam nota kuliah saja. So saya akan berikan nota kuliah yang lengkap, ada sikit blank, jadi anda perlu isikanlah apa yang tak ada nanti. Nota kuliah saya akan turunkan lebih awal, naikkan lebih awal. Jadi anda boleh download sebelum kuliah nanti, ya. Cuma tajuk kosong dengan negeri 1 ni saya belum download lagi, belum upload lagi. Tapi lepas tajuk sebenarnya 1 nanti saya akan upload lebih awal, ya. Jadi boleh anda lihat dahulu, ya. Jadi bila anda datang ke kuliah online ni anda cuma isikan yang ada, yang mana tak ada lah. Dan juga anda boleh tengok video nanti, so bolehlah isikan. Kemudian yang penting sekali anda perlu tengok teknik yang kita gunakan, ya, bagaimana kita perkenalkan sesuatu sifat tersebut, ya, dan bagaimana kita nak buktikan sifat tersebut. Ini yang perlu anda tengok nanti, ya, dalam pembuktian akan diberikan dalam kuliah. So lihat macam mana teknik yang kita gunakan tu, ya. Dan anda mesti rujuk takrif, ya, sebab kursus struktur ajaran ni dia bersifat timbunan. Dia akan bertimbun-timbun. Jadi dia perlukan konsep yang sebelumnya, ya. Jadi pastikan nota-nota anda tu ada bersama anda, ya, setiap kali, ya, sebab anda perlu rujuk.
So nota-nota saya semuanya bernombor ikut siri ya. Jadi anda boleh rujuk yang sirinya sebelum itu dengan lebih mudah ya. So yang penting sekali dia bersifat timbunan ini ya, timbunan. Ya. Boleh kita lihat apa dimaksud dengan timbunan dalam struktur aljabar ni. Timbunan ni kalau anda fikirkan, misalnya kalau anda lihat contoh timbunan bongkar ya. So kalau kita susun timbunan kita ini ya, kita ada bentuk macam ni timbunan dia. Ya, katakan kita ada timbunan. Ini timbunan ini bolehlah kita katakan seperti timbunan konsep ya, konsep pertama, konsep kedua, dia akan bertimbun-timbun menjadi konsep yang tertinggi sekali nanti ya. Ini bersifat timbunan lah. Jadi cuba anda bayangkan kalau kita tak ada satu timbunan di sini, apa yang akan berlaku ya? Misalnya kalau kita tak ada timbunan yang kelima, katakan kita ketinggalan konsep yang kelima nanti, maka kita akan lihat timbunan lain pun akan jatuh jugalah. Itu kalau anda termiss satu timbunan ya. Ataupun kalau anda termiss kata timbunan lain lagi misalnya, maka yang lain pun akan jatuhlah kesemuanya ya. So maksudnya yang lain pun akan jatuh, jadi tak adalah timbunan yang kita perlukan untuk konsep struktur aljabar kita ya. So itu pentinglah anda perlu ada ke semua konsep-konsep yang diberikan ya. So pastikan anda hadir dalam semua sesi kita ya, sebab kalau tidak kita tak akan dapatlah timbunan yang kita perlukan ini ya. Jadi kesimpulannya, anda pastikanlah anda hadir dalam semua meeting kita, kerana untuk struktur aljabar ni kalau anda ketinggalan satu sahaja sesi, maksud dia akan anda bermaksud ketinggalan 3 ya. So walaupun satu kita tertinggal, maksudnya lebih kurang 3 kali kita tertinggal ya. Dan juga kita perlu menulis apa yang kita sudah pelajari itu kerana untuk kursus struktur aljabar ini mendengar dan melihat sahaja tidak sama kita mendengar sama tidak sama seperti kalau kita membaca dan kita juga perlu ulangi semula konsep tersebut secepat mungkin kerana berdasarkan Telhimed ini daya ingatan kita akan berkurang 13% setiap hari ya. So maksudnya anda perlu revise banyaklah kursus struktur aljabar kita. Dan untuk kita revise dia, kita perlu banyakkan latihan lah. So that's why saya dah berikan buku Froley itu dan juga anda boleh downloadkan solution manual dia. Ya, cubalah anda buat latihan mana. Dan jika anda melakukan latihan struktur aljabar ini, anda perlu membaca dan bercakap sekali dan menulis kerana penting sekali bercakap dan menulis untuk pembuktian-pembuktian tersebut ya. Okey, kenapa? Kerana berdasarkan kepada ahli psikiatris, kalau kita belajar tu, kalau kita sekadar membaca 10% saja yang kita dapat, 20% kalau kita mendengar saja, kalau kita melihat 30%, 70 kalau kita berbincang, 80 berdasarkan kalau kita buat latihan struktur aljabar, 80%. Dan kalau kita mengajar, kita akan dapat 95% ya. So yang pentingnya kita jangan loket lah ya. Jadi kalau kawan-kawan anda nanti akan tanya anda, macam mana nak buktikan tu, so jangan loket lah. So berikan sama-sama ya, sama-sama berbincang. Agar kita akan dapat 95% ni. Ya. Okey, itu berdasarkan pada Glasser lah. Ya, pakar psikiatri ni. Okey, kalau kita lihat, katakan kita ada bayangkan satu pokok macam ni. Ya, pokok ni. Macam mana kalau kita nakkan pokok kita tu ada daun yang lebat-lebat macam ni? Ya. Kita nak macam mana? Ya. So kita akan beri baja lah kat pokok ni ya, supaya kita dapat daun yang cantik-cantik hijau ni ya. So kita bagilah baja daun ya untuk dapatkan ni. Katakan pula kita nakkan pokok kita itu ada bunga-bunga yang cantik, nak buatkan bunga macam ni. So apa kita buat? Kita bagilah baja bunga kan, ya. So kita bagi baja bunga. So dapatlah bunga kita yang cantik ya. Tapi kalau kita nakkan buah pula, buah yang cantik dalam pokok kita tu, kita beri baja buah ya. Okey.
Sekarang ni dalam kursus kita ni, kursus struktur aljabar ni, kita nakkan otak kita tu sentiasa berfikir ya mengenai struktur aljabar tu. Jadi macam mana kita nakkan otak kita yang sebaik-baiknya supaya kita dapat berfikir, kita boleh menganalisis struktur aljabar kita. Ya, so kita perlu belajarlah. Bajakan untuk otak kita dapatkan struktur kita yang baik. So apakah baja yang penting ya untuk struktur aljabar itu adalah fikir ya. So itu adalah kemahiran yang perlu kita dapatkan ya untuk kursus struktur aljabar kita ya. Fikir ni ya. Okey, jadi fikir tu kalau kita ada dendrit ya. So semakin banyak anda berfikir, makin kita dapatlah otak-otak kita, dendrit kita lebih besar ya. So dapat banyaklah yang kita boleh simpan ya untuk otak kita. So lebih banyak tempat untuk kita menyimpan maklumat-maklumat kita yang kita ada nantilah. Ya. Sentiasa berfikir. Ya. Jadi apa yang kita nak fikirkan ya dalam kursus struktur aljabar ni ya? Apa kita nak fikirkan? Okey, yang pertama anda perlu fikir kenapa kita perkenalkan suatu takrif ya. Jadi kita akan lihat konsep kita nanti. Anda fikirkan kenapa setiap konsep itu, setiap takrif, definisi itu kita takrifkan. Sebab apa? So fikirkan sebab apa. Kemudian anda lihat pula, fikirkan bagaimana sifat tu kita peroleh. Ya? So fikirkan, itu step yang kedua. Pertama, fikirkan macam mana kita perkenalkan suatu konsep. Kemudian anda fikirkan bagaimana kita dapat konsep tersebut. Dan seterusnya kita akan buktikan sifat dia. Jadi anda perlu perhatikan, amatikan kepelbagaian teknik-teknik yang kita guna. Itulah yang kita nak fikirkanlah dalam setiap sesi. Fikirkan bagaimana takrif dia, macam mana kita takrif tersebut dan bagaimana cara untuk kita buktikan takrif tersebut. Dan last sekali, sebaik-baiknya anda cuba tulis semula sebab kemahiran yang kita nak akhir sekali adalah menulis semula pembuktian ya. So cuba anda buktikan sendiri suatu teorem ataupun suatu sifat-sifat tersebut. So inilah yang nak kita fikirkan dalam setiap sesi perbincangan kita ya. Fikirkan suatu takrif itu diperkenalkan, macam mana sifat itu kita peroleh, macam mana pembuktian dia dan boleh tak kita cuba buktikan semula teorem tersebut ya. Selalunya ini yang selalu cakap lah. Selalu saya lupa. Lupa je. Lupa. Tak ingat takrif. Ya? Saya lupalah konsep ni. Saya tak boleh ingat lah takrif dia macam mana. Macam mana nak buktikan dia. Jadi selalu saya lupa. Tapi sebenarnya kalau kita lupa ni sebenarnya bagus. Ya? Alhamdulillah. Ya? Kita lupa tu satu lumrah. Kerana firman Allah. Walaqad ahidna ila Adam min qabl lahu azma tu ya, kerana memang sifat kita tu lupa memang kita tu sifat manusia tu dia lupa dan kurang azam. Jadi alhamdulillah lah sebab kita tahu lupa. Tapi yang pentingnya adalah kita cuba kita lihat kalau kita tak lupa, kita sentiasa ingat 24 jam sehari, 7 hari seminggu ya. Katakan kalau kita tak pernah lupa, kita kan tak boleh makan lah ya, sebab sentiasa ingat sesuatu ya. Kita tak boleh tidur, tak boleh mandi pun tak basah ya. So itu kalau kita sentiasa tak lupa ya. Jadi kita kena sentiasa lupa jugalah, itu yang penting ya. Tapi yang sepentingnya adalah kita perlu ingat. Bila kita perlu ingat. Tapi kalau kita tak perlu, kita boleh lupakan sesuatu tu. Itu yang penting dalam kursus struktur aljabar ni. Kalau kita sentiasa ingat struktur aljabar, maksudnya you tak boleh style yang lain lah, tak boleh. Ya? Jadi yang penting adalah kita perlu ingat bila kita perlu. Ya? Jadi kita perlu simpanlah dalam dendrit kita tu secara tersusun. Ya? Okey, kata kalau kita simpan ni, kalau kita lihat dua bentuk begini, so kita akan dapati yang kedua ni lah yang sebaik-baiknya ya untuk kita gunakan ya. Ini ya tersusun, mudah kita cari ya. So kan tapi yang baiknya untuk kursus struktur aljabar ni dia bersifat kitar ya, bersifat kitar. Maksudnya dia dalam satu cycle, jadi mudah untuk kita susun semua konsep-konsep tu supaya kita dapat ingat sebaik-baiknya ya. Jadi
apa yang kita akan lihat dalam struktur aljabar tu, dia akan ada satu jalinan ya, dari setiap konsep tu dengan konsep yang lain tu dia akan ada satu jalinan secara kitar ya. Jadi dia akan mempermudahkan kita untuk kita lihat nanti. Jadi konsep-konsep dalam struktur aljabar itu akan ditakrifkan secara semula jadi. Dia akan bermula dengan konsep pertama, kita naikkan konsep kedua, ketiga dan seterusnya dia akan berkitar ya. Jadi dia akan lebih mudah untuk kita melihat nanti ya. Okey. Dan juga yang penting juga, walaupun kita perlu menulis semula pembuktian, anda jangan hafal pembuktian tu. Kalau anda hafal akan jadi masalah ya. So jangan hafal, tapi anda cuba lihat jalinan dia. Ya, untuk kita buktikan semula tu kita cari jalinan dan macam mana dia terbentuk daripada konsep yang sebelumnya. Okey. Jadi dalam struktur aljabar tu kita akan memperkenalkan suatu objek ataupun takrif baru. Kemudian daripada takrif baru itu kita akan bincangkan sifat-sifat konsep tersebut dan hubungan yang lain dan kita akan buktikan. Lepas kita akan buktikan tu kita akan perkenalkan konsep yang lebih tinggi. So maksudnya kan tu. So dia sentiasa akan berkitar ya. So pembuktian dia akan berdasarkan kepada yang sebelum ni lah. Kalau kita reverse balik lah. Itu maksud pembuktian dia. So sentiasa kita fikirkan macam mana kita perkenalkan suatu konsep tu dan kemudian macam mana kita dapat balik konsep yang seterusnya. So itulah pendekatan yang akan kita gunakan. Ini senario yang biasa juga berlaku pada pelajar. Pelajar biasanya pelajar banyak kelim yang dia boleh faham semua kuliah-kuliah struktur aljabar ni, boleh faham semua nota, ya. Boleh ulang kaji semua, boleh buat bukti dia, boleh buat latihan, boleh faham semuanya. Tapi bila sampai final dia tak dapat jawab. Ini adalah senario yang biasalah dalam kursus struktur aljabar ya. Semua boleh faham, semua boleh ulang kaji, tapi bila sampai final dia tak boleh buat. Okey, sebab apa akan berlaku dalam kursus ni? Yang pertama ni sebab kita buat cuma 2 proses sahaja. Daripada 4 proses, kita cuma buat 2 sahaja. Ini yang akan berlaku lah. So that's why saya remindkan dahulu persediaan yang anda perlu ada. Okey. Okey, dan untuk kursus struktur aljabar tu, kita ada 4 langkah proses utama dia. Yang pertama anda perlu faham, baca semua takrif tu macam mana. Jadi dalam nota anda perlu bacakan takrif dia dan teorem dia. Yang pertama sekali anda abaikan dulu pembuktian dia. Jadi bila baca nota, tengok takrif dia, fikirkan macam mana takrif tu ada dan macam mana kita nak buktikan teorem, apakah sifat dia. So itu maksud dia fahami takrif dan teorem. Tak perlu lagi lihat pembuktian dia. Lepas tu baru anda buat step yang kedua, anda baca semula dan kali ini anda tumpukan kepada pembuktian dia. Kan anda lihat apa dia teknik yang kaedah yang kita gunakan ya, teknik dan kaedah yang kita gunakan untuk pembuktian tersebut. So ini biasanya semua pelajar buat 1 dengan 2. Apa dia yang ketiga dengan yang keempat yang banyak pelajar tertinggal adalah yang ini, jujur ni. Anda perlu tulis semula teorem tersebut dengan jujur ni, tanpa merujuk nota dan buku. Ini yang banyak tertinggal. Ya, so ni step ni lah yang penting ni, yang perlu dibuatlah untuk setiap konsep-konsep yang kita lihat. So perlukan step yang ketiga ni balik ya. Okay. Dan cuba semula latihan ya. Ni pun penting juga ni. So 2 konsep ni lah yang penting ya. Anda mesti menulis sendiri ya, bukan membaca ya. So tulis sendiri, tak boleh sekadar baca je. So kita tulis semula dan tanpa merujuk sebarang nota. So kalau anda buat step 3 dengan 4 ni, so insya-Allah lah bolehlah dalam kursus struktur aljabar ni anda boleh perolehlah apa yang kita perlukan. Okey, so kebanyakan pelajar dia tak buat 3 dengan 4 ya. Jadi kalau anda tak nakkan senario tu berlaku, so pastikan anda buatlah step yang ketiga dengan yang keempat ni. Jadi bila anda mengkaji suatu teorem tu, bila diberikan satu teorem, anda mengkaji macam mana kita pembuktikan teorem-teorem tersebut. Yang pertama ni anda perlu faham
penyataan teorem tu. Apa yang dia nak dinyatakan dalam suatu teorem tu. So pastikan anda faham teorem tu. Dan anda perlu lakukan teorem tersebut tanpa melihat pembuktian yang sedia ada. Ini yang untuk yang step yang ketiga tadilah. Anda perlu tulis semula teorem tersebut tanpa melihat pembuktian yang sedia ada ni. Dan pastikan juga anda faham step yang kedua ni, sebab dia untuk kursus tu setiap pembuktian tu, setiap baris tu ada maksud dia. Jadi daripada sebab dia bersifat timbunan tu, daripada yang kedua ketiga tu ada kaitan dia. So anda perlu tahu dia apa yang dinyatakan kat situ. Pernyataan baris yang seterusnya, baris demi baris. Dan juga anda perlu kenal pasti dalam setiap pernyataan itu apa dia andaian hipotesis yang digunakan, dan apakah conclusion yang kita perlu dapatkan. So anda perlu kenal pasti dalam pembuktian tu apa dia hipotesis, apa dia kesimpulan dia. Dan juga perlu kenal pasti idea dan teknik yang kita gunakanlah untuk pembuktian teorem tersebut. Kalau anda sampai ke tahap nanti dalam pembuktian tu, ada pembuktian yang lebih sukar sikit. Okey, jadi yang pertama sekali, anda bila nak gunakan teknik tu, anda tak perlu lihat step by step dulu, anda lihat dulu setiap konsep yang digunakan kaitan dia dahulu. So anda tak perlu lihat detail bit by bit tu lah. So lihat dahulu step dia, kemudian yang itu anda lengkapkan kemudian. Dan yang keduanya, anda juga boleh gunakan reverse, patah balik ni, undur patah balik, kerana kaitan daripada hipotesis dengan kesimpulan tu mungkin juga kita boleh dapat daripada kesimpulan. Jadi anda perlu reverse back. So ini saya akan gunakan banyak kaedah undur patah balik ini. Nanti saya akan tunjukkan nanti kemudian apa konsep undur patah balik tu. Kita akan mulakan daripada kesimpulan dan kita akan naikkan kepada hipotesis. Dan juga mungkin kita perlu dapatkan gambar rajah yang sesuai, yang berkaitan lah dengan ni, dengan konsep tersebut. Okey. Dan kalau pembuktian dia ataupun sifat dia berbentuk umum, kita cuba masalah yang lebih khusus dahulu ataupun lebih mudah dahulu. Misalnya kalau anda nak buktikan untuk kes sebarang nilai n, sebarang integer n, maka anda cuba dahulu integer yang mudah. Anda cuba N1, N2 dan 3. So itu bermaksud kalau berbentuk umum, kita nak buktikan secara umumnya untuk sebarang integer, kita cuba kes-kes yang N kecil dahulu, integer yang kecil dahulu. Kemudian penting juga untuk kita dapatkan teorem-teorem yang berkaitan terlebih dahulu, sebab tadi saya dah maklumkan tadi kita bersifat kitar, so setiap pembuktian teorem tu dia akan bergantung kepada teorem yang sebelumnya. Jadi try kita cuba recall balik teorem-teorem yang terlebih dahulu, dan teorem-teorem tu secara nombor yang berurutan, jadi mudah untuk anda refer balik dalam setiap topik nanti. Dan juga anda boleh lihat nota dan buku dan masalah yang hampir sama, sebab dia kitaran tadi. That's why saya berikan dua buku, Gregory Lee dengan buku Frawley. So kita akan gunakan buku Lee dan anda boleh cuba lihat juga nota dalam buku Frawley nanti. So dia lebih kurang hampir sama dan lebih mudahlah untuk kita jadikan dia sebagai panduan. Untuk pembuktian matematik nanti, kita ada secara umumnya dalam kursus struktur aljabar ni, kita ada 4 cara pembuktian yang kita lihat. Yang pertama ni adalah pembuktian secara langsung, kedua pembuktian secara tidak langsung, pembuktian secara aruhan, secara induction, dan pembuktian secara contradiction, secara percanggahan. Dan kita biasanya akan gunakan kaedah yang pertama dengan kedua ni, pembuktian secara langsung dan secara tidak langsung untuk struktur aljabar. Apa dia pembuktian secara langsung ni? Saya recall balik. Pembuktian secara langsung ni adalah kita akan buktikan jika P
P benar, maka Q juga benar, ya. Dan juga yang keduanya, P benar jika dan hanya jika Q juga benar, ya. Ada dua kaedah lah yang biasa kita gunakan, ya, pembuktian secara langsung ni. Tapi kalau kita lihat yang kedua tu, P jika hanya jika Q tu, P if and only Q tu, dia sebenarnya bermaksud, ada dua maksud, ya. P maka Q, Q maka P, ya. Itu maksud jika dan hanya jika ni, ya. Jadi maksud dia kita gunakan, kita perlu buktikan dua pernyataan ni. So secara umumnya dia sama je lah. Pembuktian secara langsung tu actually once kita tahu P maka Q tu, so Q maka P pun lebih kurang samalah pembuktian dia, ya. Okey, jadi P maka Q, inilah pembuktian secara langsung yang akan kita gunakan selalu. Ya, jadi apa yang penting adalah perlu tahu apa dia hipotesis dan apa dia kesimpulan yang kita nak buktikan. Ya, ini kesimpulan dia. So, that's what saya nyatakan tadi. Dalam setiap pernyataan, anda perlu kenal pasti apa dia hipotesis dan apalah kesimpulan dia. So, anda kenal pasti dahulu P dan apa dia Q. Jadi barulah kita boleh gunakan untuk buktikan sesuatu, ya. Kenal pasti hipotesis dia dan kenal pasti apa yang kita nak simpulkan. Jadi untuk kita buatkan pembuktian ni secara mudah, kita akan gunakan rangka 6 baris 3 lajur ni, ya. So bila anda sediakan pembuktian nanti, sebaik-baiknya anda sediakan bukti ni, gunakan 6 baris 3 lajur ni. Tapi dalam kuliah nanti saya tak akan sediakan rangka ni, tapi ada tu, cuma saya tak buatlah rangka dia. Tapi sebenarnya saya akan gunakan konsep ni jugalah, 6 baris tu. So saya akan menggunakan juga konsep undur patah balik tu, ya. So bermula daripada kesimpulan, kita akan naikkan kepada hipotesis, ya. Okey, so kita lihat contoh dulu. So saya akan gunakan contoh aljabar linear, ya, sebab tak ada lagi contoh untuk struktur aljabar ni. So contohnya katakan kalau dalam aljabar linear dahulu, anda ada nak buktikan satu teorem. Misalnya jika A matrik boleh songsang, maka sistem AX = 0 hanya mempunyai penyelesaian remeh, trivial sahaja. Ini satu contoh teorem. Jadi yang pertama sekali, anda perlu fahami setiap pernyataan ni, ya. Anda perlu kenal pasti apakah dia hipotesis dan apakah dia kesimpulan yang kita perlu ada. Okey. So apa dia pernyataan P, hipotesis dia? Iaitu A matrik boleh songsang lah jika P, ya. Ini adalah P dia lah. A matrik boleh songsang. Jika P, maka Q. Inilah kesimpulan dia, ya. Jadi apakah dia kesimpulan dia? Pernyataan Q dia. Pernyataan Q dia adalah sistem AX = 0 hanya mempunyai penyelesaian remeh. So bagi setiap pernyataan matematik ataupun teorem, sebelum kita nak buktikan dia, anda perlu kenal pasti apakah dia hipotesis dan apakah dia kesimpulan yang kita nak buktikan, ya. Jadi anda perlu andaikan yang ini. Anda perlu andaikan hipotesis dia dan anda perlu tunjukkan kesimpulan ni. Jadi dalam pembuktian anda tak boleh guna kesimpulan ni. Sebab ini yang simpulkan. Jadi jangan guna sekali-sekali pernyataan Q. Anda cuma boleh gunakan pernyataan P ini jika A matrik boleh songsang. Jadi apa dia rangka 6 baris 3 lajur tu? So of course dia akan mempunyai 6 baris dan ada 3 kolom, ya, 3 lajur, ya. So ini maksud rangka dia lah. 6 baris dan 3 lajur, ya. So ini kolom yang pertama ni adalah kita nak kenal pasti langkah proses yang kita nak buat. Yang ini apa yang akan kita buktikan secara umumnya. Dan anda juga perlu beri hujah anda dekat lajur yang ketiga, hujah ataupun alasan anda kenapa anda tulis setiap step yang kita isi dekat proses sebenar ni, kenapa, so kita berikan hujah. So that's why kita ada 6 baris dan 3 lajur tu, ya. So 6 baris tu apa dia pula, ya. So yang ni adalah tajuk dia, tajuk ni lah.
So langkah proses kita, proses sebenar yang kita nak buat dalam lajur yang kedua dan lajur yang ketiga itu adalah hujah yang akan kita berikan nantilah. Kenapa kita berikan? Sebab apa kita tulis kat proses sebenar tu? Kenapa hujah dia? So baris yang ketiga, 2 dan ketiga itu untuk hipotesis, baris 4, 5 dan 6 itu untuk kesimpulan. Baris yang penting tu adalah baris yang keempat ni, proses utama yang akan kita buat. Jadi bila anda nak buktikan yang pertama tadi, yang teorem yang kita ada tadi, kita akan andaikan P. Maksud dia, step yang pertama anda perlu andaikan hipotesis kita. Step yang kedua, anda perlu explain, perlu terangkan apakah maksud yang P yang kita andaikan tu. Cerita apa maksud dia. Lepas tu anda pergi dahulu kepada kesimpulan dia, marker Q. So tulis dahulu marker bla 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 Q tu. Kemudian step yang keempat, ini masuk undur patah balik tu ya. So anda bermula daripada kesimpulan, anda naik balik ke hipotesis ya. So kemudian step yang keempat, anda perlu explain apa dia maksud yang Q yang kita ada, dan kemudiannya barulah kita lihat kaitan daripada P marker Q tu. Ini yang step utama yang akan kita buat nanti. So kita lihat balik contoh yang kita ada tadi. So contoh kita tadi, jika A matrik boleh songsang. So step yang pertama yang kita nak buat, andaikan A matrik boleh songsang. Kemudian apa maksud P yang kita ada? Ini langkah yang kedua yang akan kita buat. Apa maksud P? Kalau A matrik boleh songsang, apa maksud dia? Carilah. Itu maksud kita perlu ada konsep yang sebelumnya. Kita revise balik konsep yang sebelumnya yang perlu kita ada. Maksud dia proses kefahaman kita. Apa maksudkan dengan A matrik boleh songsang tu? Maksud dia songsangan dia adalah wujud songsangan. So matrik tu boleh songsang. Ada songsangan. Jadi songsangan A wujud ataupun A minus 1 wujud. Itu maksud P. Okay. Itu step yang kedua. Step yang ketiga, marker Q. Marker kesimpulan. So kita tulis baliklah kesimpulan yang kita ada tadi. Apa kesimpulan kita tadi? Maka sistem AX equal 0 mempunyai penyelesaian remeh. Ini yang kita nak buktikan lah. Sistem AX equal 0 mempunyai penyelesaian remeh. Apa maksud dia penyelesaian remeh? Trivial solution. Maksud dia tak ada solution lain kecuali yang semuanya zero lah, semuanya kosong. Jadi apa maksud Q? Maksud dia penyelesaian remeh tu, penyelesaian yang ada cuma vector X tu equal to 0. Matrik kosong. Matrik semua kosong lah. Itu maksud dia. Jadi 4 step ni sepatutnya anda boleh jawab. Jadi dalam kita kaji struktur aljabar kita nanti, bila anda diminta buktikan suatu teorem, 4 ni anda mesti boleh buat. Sebab ini adalah kemahiran, pengetahuan dan kefahaman saja. Maksudnya anda tahu apa maksud suatu konsep tu, anda boleh cerita apa dia contoh ataupun sifat dia. So sepatutnya ini boleh buat. Step ni, step 1, step 2, step 3 dan step 4 tu mesti anda boleh buat lah. Sebab anda tahu, once anda tahu hipotesis dan anda tahu kesimpulan dia, so boleh tulis lah yang ni. So dalam pembuktian mesti boleh buat step 1 hingga 4 tu. So yang penting sekali kita nak lihat step ni lah, proses sebenar implikasi tu. Macam mana kita nak implieskan, kita nak gunakan sifat songsangan wujud tu, kita nak buktikan yang X tu kosong. Yang ni anda perlu cari sendirilah. Dan hujah dia kat sinilah yang penting tu, anda perlu letak hujah dekat kolom ni, baris yang ketiga, baris yang 4 ni. Jadi kita mulakan dengan kalau X kosong, itu hipotesis kita. Kemudian kita nak boleh gunakan hipotesis saja, tak boleh guna kesimpulan ya. So kita boleh gunakan ada A-1 adalah wujud. Yang ni boleh kita gunakan ya. Jadi sebab kita nak tunjukkan X kosong, jadi kita nak buangkan A tu. Jadi macam mana nak buangkan A, kita boleh darab dengan A-1 ya, sebab ada wujud, so boleh darabkan. So ini kita namakan proses aljabar ya. So nanti kita akan lihat besok apa maksud aljabar tu ya. Aljabar maksudnya kita akan balancekan dia. Kita akan balancekan persamaan ni.
Ya, itu maksud sebenar ajabar lah. Kita menambah sebanyak sama. Jadi kita darabkan sebelah kiri, maka sebelah kanan pun kita mesti darabkan. So kita darab proses ajabar dia. Kemudian kita akan lakukan proses muqabalah. Muqabalah tu adalah proses kita imbangkan dia. So itu maksud sebenar ajabar tu, ajabar muqabalah tu. Kita tambah sebanyak sama dan kita balancekan dia sebanyak sama. So kali ini kita balancekan sebelah kiri. Imbangkan dia baliklah. A minus 1A tu jadi identiti. Dan sebelah ni jadi A minus 1A. Dan dari kata kosong. So itu proses muqabalah. So sebenarnya dia tajuk kita sudut ajabar dan muqabalah ni lah. Kita tambah dan kita balancekan dia. Kita imbangkan dia. Maka kita akan dapat yang X sama kosong. So kita dah buktikan lah. So ini step dia. Jadi dalam sebarang pembuktian matematik nanti, anda sebaik-baiknya anda sediakan rangka 6 baris ni lah. So anda tuliskan dahulu apa andaian dia, apa maksud hipotesis tu, kemudian tulis dahulu kesimpulan yang kita nak buktikan, apa maksud dia, lepas tu barulah kita buat kat tengah-tengah ni, proses inverse ni, reverse back tu, undur patah balik ke atas tu. Itu cara kita nak buat pembuktian kita nantilah. Kita akan gunakan pendekatan sebegini untuk kita. Dalam pembuktian matematik juga nanti, bila kita dah sediakan rangka tu, kemudian kita tulis semula, dia mestilah in order. Sebab dia setiap baris ke baris tu ada maksud dia. Jadi mestilah rangka tu mesti tersusun, mesti ada hujah dia. That's why kita lihat daripada tu, kita ada baris lajur yang ketiga tu perlu letak hujah dia. Mesti ada penerangan dia. Dan kita tak boleh gunakan sesuatu itu benar kecuali hipotesis. Hipotesis saja yang kita ada. Kita tak boleh gunakan andaian, kita tak boleh gunakan kesimpulan. So pastikan hanya hipotesis saja yang kita boleh gunakan dalam setiap langkah kita. Okey, jadi kita ada macam mana kita nak membaca suatu pernyataan tu. Diberikan suatu pernyataan tu, sebarang pernyataan matematik tu, kita tak boleh sekadar membaca sebab kerana dia maksud dia ada yang terlindung di situ. Jadi anda perlu juga dapatkan bayangan apa yang sedang berlaku. Dan anda perlu lihat juga, perlu cari maklumat yang tersurat. Yang tersurat tu yang ada dinyatakan, yang tercatat dalam pernyataan tu. Dan juga anda perlu jana maklumat yang tersirat. Maklumat yang tak ada tapi sebenarnya ada. Ini yang penting. Dalam setiap pernyataan suatu ajabar tu, dia ada maklumat tersirat yang tak ada dinyatakan tapi sebenarnya ada. Yang ni anda perlu jana sendiri. So nanti saya akan tunjukkan juga macam mana kita nak jana maklumat-maklumat yang tersembunyi ini. Misalnya kalau kita lihat dahulu secara umumnya. Katakan mereka sekeluarga pulang ke rumah dengan menaiki sebuah motosikal. So ini yang tersurat, semua tersurat. Sekeluarga pulang ke rumah menaiki motosikal. Ini yang semua ni tersurat lah. Maklumat tersurat kita. Boleh ada. Apa dia? Misalnya, kita ada keluarga pulang ke rumah motosikal. Itu semua ni maklumat yang tersurat. Apa maklumat yang tersirat yang perlu anda jana? Apa dia maklumat tersirat dia? Kalau kita lihat kat sini. Tersirat dia, yang tak ada tapi sebenarnya ada. Keluarga, keluarga. Tersurat dia apa? Tersirat dia. Keluarga maksud dia lebih daripada dua lah keluarga. Lebih daripada dua. Kemudian pulang ke rumah motosikal. Jadi maksud dia apa? Dia lebih muatan. Lebih muatan ni tak ada dinyatakan. Lebih syarat tu. Tapi tak ada dinyatakan tu. Tapi daripada sini kita boleh jana dia. Sebab keluarga motosikal. Motosikal boleh naik 2 orang. Tapi ini keluarga lebih daripada 2. Jadi dia lebih muatan. Jadi ini yang tersirat. Jadi dalam matematik nanti juga, dalam kursus suatu ajabar ni, kita perlu janalah maklumat yang tak ada tu, tapi sebenarnya ada yang boleh kita janakan.
Lepas kita cuba dapat gambaran dia. Adakah begini? Ataupun begini? Ya? Begini. Ataupun begini. Ya? Yang ini. Ataupun yang ini. Semua ni lebih mu'tad. Tapi kita kena lihat pula gambaran yang sebaik-baiknya keluarga. Keluarga. Semua pulang ke rumah. Yang ni saya tak nampak pulang ke rumah. Yang ni mungkin pergi ke sekolah. So bukanlah. Yang ni mungkin nak bersiar dan sebagainya. Yang ni mungkin nak pergi kerja. Yang ni baru balik. Yang ni mungkin yang ini. So yang mana yang sebaik-baiknya? So perlu kita dapatlah gambaran daripada maklumat tersirat dan tersurat. Cuba kita dapatkan gambaran yang sebaik-baiknya. So kita rasa inilah gambaran yang sebaik-baiknya, yang inilah ya. Okey, so yang gambar sebaik-baiknya. So kita perlu jana maklumat yang tersirat kita untuk dapatkan gambaran yang sebaik-baiknya lah. Okey, so kalau kita lihat pernyataan matematik misalnya, luas segi 4 sama A 16 cm persegi. Ini maklumat-maklumat yang tersurat. Apa maklumat tersurat dia? Luas ya, segi 4 sama 16 cm persegi. Ini maklumat-maklumat tersurat dia. Yang tersirat yang perlu kita jana. Ya. Apa maklumat yang tersirat yang perlu kita jana? Yang tak ada kat sini sebenarnya ada. Segi 4 sama ada. Maklumat dia yang tak tersirat yang ada. Panjang ni mesti sama. Ini maklumat yang tak ada dinyatakan tapi ada sebenarnya. Panjang sisi sama. Gambaran dia, kita lihat pula lah gambaran mana yang lebih tepat yang kita perlu ada. Okay. So ini bukan segi 4 sama. Yang ni pun bukan segi 4 sama. Kita kata untuk rhombus. So gambaran dia sama ada yang ini ataupun yang ini. Okey. Tapi kemudian kita ada 16 cm. So ini maklumat yang terbaiklah yang kita ada. Tadi panjang dia lain. So bukan. So ini adalah 14. Okey, so itu yang penting dia yang kita ada. So untuk hari ini, kita dah habis untuk hari ini. Okey, so hari ini apa yang kita dah lihat adalah pengenalan untuk kursus struktur ajar batu, macam mana kita nak sedia persediaan kita untuk kita bersedialah dalam kursus struktur ajar batu. Yang pentingnya dalam struktur ajar batu, objektif kursus kita adalah untuk mengenali dan menganalisis. Maksudnya kita perlu sampai kepada kita boleh menulis semula pembuktian sifat-sifat struktur. Jadi untuk kita menulis semula pembuktian sifat-sifat struktur itu, kita telah melihat macam mana kita cara untuk pembuktian dia. Kita ada setiap pernyataan yang kita perlu buktikan itu adalah kita perlu tahu hipotesis dan apa dia kesimpulan. Kita mulakan dengan andaian hipotesis kita terangkan dahulu maksud hipotesis, kemudian kita pergi kepada kesimpulan, terangkan maksud kesimpulan, barulah kita akan cuba cari step daripada hipotesis kepada kesimpulan. Itu adalah cara yang akan kita gunakan. Kemudian saya dah berikan panduan sedikit sebanyak macam mana kita nak melihat kitaran bagi struktur adaban dan sebagainya. So itu basically lah cara umumnya apa akan kita lihat dalam kursus ini. So kita akan mulakan besok dengan pembangunan sejarah perkembangan, bagaimana ajar batu dibentuk dan kemudian barulah kita pergi kepada struktur kumpulan dan juga struktur gelanggang. Okey, so saya akan stop dari sini dahulu. So ada apa-apa soalan? Semua ni saya akan nota ni saya akan upload dalam UKM Folio sebentar nanti ya. Okey, ada apa komen atau soalan nak ditanyakan? Tak ada. Ya. Jadi. Ya, Suraya? Tak ada soalan. Tak ada. Okey. So nanti saya akan downloadkan nanti ya. Saya akan uploadkan nota ni. Okey, kemudian saya akan berikan quiz pun semuanya dalam UKM Folio nanti ya. Okey.
Dan juga videonya saya akan naikkan nanti. Dan juga so kita akan sambung besok lah. Okey. Okey, kalau tak ada kita stop di sini dulu ya. So kita akan jumpa besok pukul 9 juga ya. Okey. Okey, Prof. Okey dan. Prof, video tu tak payah upload tak apa. Sebab dalam ni kita orang record. So nanti dia ada Record. Dalam ni nanti kita orang boleh download sendiri. Oh, you boleh download sendiri. Tak apalah, nanti saya, in case apa yang tak ada nanti, tak apalah, you boleh download sendiri juga. Okay, tapi saya akan masuk juga dalam UKM Folio Okey, Sama. okey, Prof. Okay.